Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmadik wa usalli wa usallim ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sahibul fadilah, anak dia pengurusi majlis yang saya kasihi, yang saya amat hormati, yang mulia Tuan yang terutama Pak Iku atau nama sebenarnya Datuk Ku Jaafar Ku Syahari, Duta Besar Malaysia ke Republik Arab Mesir dan juga Palestin, yang saya amat kasihi Sahibul Ma'ali Datuk Haji Zainal Abidin bin Jaafar, CEO Mawib Menteri Agama Islam Wilayah Persekutuan, sahabat saya Sahibus Samaha Datuk Bonsu bin Jaafar Mufti Sabah, tak lupa Datuk Zaki Ahli Majlis Agama Islam Mawib, Barisan Kepimpinan Mawib, Sahibul Fadilah Al-Ustaz Hairul Nizam bin Mak Hussein Timbalan Syekhul Ruwa, orang-orang tua di sini, anak-anak pelajar muslimin muslimat, tak lupa wakil-wakil daripada Kedutaan Malaysia, mahasiswa, mahasiswi harapan bangsa, negara dan juga agama kita. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang cukup banyak yang kita tak sangka dan tak jangka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kita juga merasa bertuah kerana kita berada dalam gedung ilmu. Biasanya orang kalau berada dalam gedung ilmu, galibnya dia jadi muak, dia jadi letih, dia jadi tak berapa nak semangat. Dalam bahasa yang mudah dipanggil sebagai kalilatul himam. Dan inilah yang berlaku. Tambahan pula kadang-kadang azam yang kuat itu dia goyah, dia lemah, maka nak mengenali sasaran dan mencapainya adalah amat payah. Benarlah kata seorang pujangga, in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Kalau kamu mempunyai matlamat yang sungguh, kalau kamu mempunyai pemikiran yang baik, maka hendaklah kamu mempunyai azam yang tinggi. Kerana rosaknya pemikiran tersebut, kerana wujudnya terlukelek, tidak stabil, la ilaha ula wa la ilaha ula. Saat yang sama, bila mana kita dapat melangkah ke sini dan kita belajar di satu tempat yang selalu disebut sebagai universiti tertua di dunia, yang telah melahirkan ribuan bahkan ratusan ribu tokoh-tokoh, sama ada mereka pergi belajar, mengajar
atau mereka pernah datang menumpang sejumlah masa dan mewakafkan sedikit sejuzuk daripada hayat kehidupan mereka, yang akhirnya mereka berjaya dengan cukup hebat. Tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah, dalam kita belajar ilmu, soalan yang pertama yang penting namanya barakatul ilmi. Berkat ilmu ini, tuan-tuan, satu benda yang mahal, sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam beberapa sirah hadis, antara lain menyatakan tentang tashihun niyah. Dan inilah yang disebut oleh para ulama, di mana tashihun niyah adalah amat penting supaya mengkernakan betul-betul kerana Allah. Inilah yang kita ikrar dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lam lillahi ta'ala ini seolah-olah jelas menunjukkan tanpa sebarang sekutu dengan yang lain. Dan benarlah apa yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyumariyal ulama aw liyujariyas sufha aw liyaltafita wujuhan nasi ilaih lam yajid raihatal jannah. Dalam hal ini menunjukkan kepada kita, inilah mudahnya kita tergelincir berkenaan dengan nawaitu dan niat. Dan nawaitu serta niat ini adalah benda dalaman. Dan benda dalam namang ini benda orang tak nampak tengok, tetapi kesannya akan terlahir dan terwujud apabila ia berada di tempat dan dia pulang, di mana hati manusia tidak jazbah dan tidak injizab ke arahnya. Kenapa? Kerana niat ini adalah amat penting, tuan-tuan. Inilah yang diajar oleh salafus salih, bagaimana pembetulan niat adalah amat penting. Tak kala kita nak mengauk mutiara ilmu, nak mengambil hikmah daripada mulut para ulama, dan ini adalah asas utama dari segi niat. Dengan sebab itulah dalam bab belajar ilmu juga tashihun niyah adalah amat penting. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menunjukkan kepada kita perkara ini adalah bukan boleh main-main. Seterusnya perkara yang penting juga, dalam mana kita mahu menuntut ilmu, kita sewajarnya memahami akan beberapa perkara. Tak kala kita menuntut ilmu dengan niat yang sebenar-benarnya baik. Apa yang paling penting dalam kita menuntut ilmu ini? Sebenarnya kita telah mewazifahkan diri kita dengan satu wazifah. Wazifah sebagai atau jawatan sebagai orang kanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawatan sebagai warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma. Faman akhazahu faqad akhaza bihazzin wafirin. Dan Hafiz Ibn Abdul Bar telah bahas panjang dalam kitabnya Jami' fi Bayan Talabil Ilmi. Perkara seperti inilah yang perlu kita tengok dalam menuntut ilmu dengan sesungguh-sungguhnya. Antara perkara yang perlu ketika mana kita menuntut ilmu, kita buangkan sifat-sifat mazmumah yang bertapak dalam hati kita. Kadang-kadang kita dendam kat orang, kadang-kadang kita geram kat orang,
Kadang-kadang ada hati pelekeh orang. Kadang-kadang kita rasa kita jauh lebih hebat daripada orang. Kadang-kadang kita mengambil separuh kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kita letakkan pada diri kita. Semuanya ini satu perkara yang cukup bahaya. Saya ke Makkah Al-Mukarramah baru-baru ini, tuan-tuan. Dan alhamdulillah, kebetulan kawan ajak pergi hadir dalam satu majlis ilmu yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Jailani di Makkatul Mukarramah. Kemudian datang pula Habib Umar Bil Hafiz. Kemudian datang lagi ramai tokoh-tokoh daripada Iraq, daripada Lebanon, daripada yang lain. Dalam percakapan salah seorang daripada tokoh-tokoh tersebut, satu kalimah yang saya rasa cukup tercabar bagi kita. Antaranya adalah katanya, saya akan cuba seupaya mungkin untuk meletakkan bahawa saya memaafkan semua kawan-kawan, rakan-rakan, dan saya tidak akan meletakkan sebarang dendam dalam hati saya. Tuan-tuan, siapa boleh basuh hati kita? Siapa boleh basuh hati kita? Pakaian kita mungkin kita dobikan dia. Kereta kita mungkin kita kawaskan dia. Apa lagi? Yang berat-berat kita kelorokkan dia. Kita breezekan dia, kita tightkan dia. Kita washing machine-kan dia. Tetapi hati kita dalam ni tak ada orang boleh bersih. Macam mana kita nak bersih hati kita? Dan inilah cabarannya. Sebab itu bagi saya, walaupun kita menuntut ilmu, masalah muhasabatun nafs sentiasa kena wujud. Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, sahibul hikam, menyatakan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang baik pada awalnya, cerah dan bercahaya, maka rizaq natijah akhirnya pasti dia berjaya juga. Bila kita membaca siratul ulama, kita akan dapati kegemilangan yang telah terwujud pada awal, dan akhirnya mereka dapat mengutip buah hasil ranum yang begitu hebat pada usianya. Sebab itu bila saya tengok tuan-tuan, anak-anak, saya pernah mengalami zaman seperti antum. Jadi kita akan faham gelorjak anak muda. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Al-Mursyidul Am lil Ikhwanil Muslimin yang ketiga, Almarhum Umar At-Talmasani, dalam satu buku bila melihat semangat anak muda, menyatakan di mana Islam ini berada, perlunya ada dan dilihat antara hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Hamasatus syabab semata-mata tidak memungkinkan untuk menemukan satu natijah yang baik, melainkan perlu dipandu dan dipimpin dengan hikmatus syuyukh. Hikmah ini ditafsirkan oleh ulama seperti Ibnu Abdul Bar kepada 4 perkara, mengikut apa yang disebut oleh salafus salih. Pertama, hikmah dengan maksud sunnatun nabawiyah. Kedua, dengan maksud ta'atullah. Dan begitu juga dengan beberapa tafsiran yang lain berkenaan dengan maksud hikmah. Tetapi bila disebut hikmah, memberi satu makna bahawa kita melihat kepada awakibul umur dalam menentukan sebarang tindakan. Sebab itu ahlul hikmah berbeza daripada ahlul ilmi. Bila kita sebut ahlul hikmah, dia memberi satu makna yang tersendiri. Wisdom itu, dia bukan semata-mata hanyalah patah-patah bicara, tetapi lebih besar lagi bagaimana tindakan yang membawa kepada
penghasilan di luar jangkauan atau rawakan manusia biasa dan jangkaan manusia biasa. Itulah makna hikmah. Ambillah sejarah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, yang kita boleh simpulkan banyak. Tuan-tuan, kalau kita bincang hijrah sempena dengan ma'al hijrah awal Muharram, apa yang kita tengok? Apakah berlaku transfer badani sahaja? Intiqal al-badan wal jasad min makanin ila makan? Jadi tidak. Dia lebih besar lagi, dia telah merumuskan hijrah ni maknanya berjaya. Dan bila kita letak hijrah tu berjaya, maknanya kalau kita juga nak masuk dalam ruang legal atau dalam jalan hijrah, maka kita menempah kejayaan. Kejayaan tersebut bukan semata-mata kejayaan yang diraih dari segi zahir, tetapi batin dan melangkaui ukhrawi. Batin bahkan melangkaui kebahagiaan yang payah dikecapi oleh mana-mana, sehingga disebut la tarhal min kaunin ila kaunin walakin irhal min kaunin ila mukawwinin, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam salah satu hikamnya. Jadi daripada situlah kita faham, inilah yang penting. Tak kala kita berada di sini, maka di situ poin yang kedua adalah hati kita mesti kita rawat dengan sebaik-baiknya. Sejarah hebatnya tokoh-tokoh, tak kala mereka jaga hati mereka dengan sebaik mungkin. Kalau jumlah anda seumpama ini, balik dengan boleh membawa ummah 100,000 orang seorang, tidakkah akan berlaku satu perubahan yang besar? Tapi sayang, 1000 kali sayang, dia akan berlaku tak pisang. Dia ibarat belajar ni macam bateri lah. Bateri kita ni kuat tara mana? Ada hak lemah. Zat bateri tu tetap bersatu juga, tapi power macam power bank. Power bank mudah lagi. Dia ada 100, ada 90, ada 80, ada minta maaf ustaz, kosong lah ustaz. Tak lewat gapa dah. Power bank tetap bersatu, tapi power energy itu kesan. Jadi orang yang hebat di mana dia bukan kalangnya akan memberi kepada manusia hebat, tapi orang tengok watak dia pun orang akan nampak hebat. Ini orang yang hebat. Sebab itu lisan dari segi hal itulah memberi jawapan. Sehingga Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah menyebut, khairu man tashabu man yadulluka 'ala Allahi maqaluhu wa yumhiduka haluhu. Tengok kenapa akhir, ibarat akhir disebut wa yumhiduka haluhu. Orang tengok saja pun orang ni. Sebab apa? Kesan, aura dia. Perkara ni orang tak nampak tengok, tapi orang dapat rasa. Dia benda rasa ni lain, tuan-tuan. Saya contoh mudah. Seorang bapa bercakap dengan anak dia. Bapa yang bijak, yang excellent, cakap dengan anak dia. Anak dia belajar Azhar, anak dia tak nikah ni. Anak dia cakap dengan bapa, "Bayar, bah, nikah ni sedap tau." Bapa yang hebat ni, dia tak jawab, terasa sedap nah, hebat sangat gini-gini cerita. Abah dengan mak muda. Bapa yang hebat, dia tengok anak dia. Dia kata, nak, soalan ni Abah nak minta izin, Abah nak paspung. Paspung soalan, tak mesti jawab lalu. Sebab fahmu soal nisful ijabah. Faham soalan tu separuh. Anak dia pun dengar. Kemudian anak dia pun nikah. Seminggu selepas anak dia nikah, bapa panggil. Nah, jawapannya seminggu yang telah berlalu. Maka bapa anak dia kata, Abah ni memang bijak lah, tak payah syarah. Sebab malam yazuk lam yadri. Ada benda kita boleh syarah, ada benda kita tak boleh nak syarah. Sampai mati tak boleh jauh syarah.
Orang tanya kita makna manih, apa benda manih? Tak ada jawab. Manih. Orang tanya kita manih, kita pun syarahlah manih tu maknanya manih. Tak temu. Siapa boleh beza dengan bahasa manih deriang, manih musangking, manih betik, manih pisang, manih limau, manih anggur? Boleh beza? Dah. Ambil manih tu, anggur tu, suap dalam mulut dia. Ni manih anggur, ni manih pisang, ni manih deriang. Kita tak nak tafsir. Tapi benda tu kita tahu. Kalau saya sebut manih pisang, tuan-tuan kata gambar manih tu. Tapi nak manih pisang. Rumput pada hang kan? Tengok. Sebab benda tu kita tak boleh nak tu. Sebab dia maknawi, dia abstrak. Jadi tuan-tuan, anak-anak, sebenarnya saya nak cakap panjang. Tetapi oleh kerana cakap depan orang bijak ni, dia kena cakap pendek. Jadi saya pun tak nak buka soalan jawab, sebab bukan majlis sesuai di sini. Kami di Pejabat Mufti tu letih sangat dah dengan soalan-soalan. Banyak Datuk Bongsu pun tahu macam mana. Jadi hal ni tak payah. Cuma akhir sekali saya nak sebut, jagalah hubungan dengan sahabat-sahabat, rapatkan. Dan satu benda, belajar sehingga akal kita munfatih. Jangan kita bijak tapi kita tak tahu bahawa orang boleh tipu kita. Kita bijak tapi kita buta siasah. Kita bijak tapi kita jahil ekonomi. Kita bijak tapi kita tak faham baca suasana semasa. Ini bacaan. Bacaan ini melalui pengalaman. Bacaan ini melalui penglihatan. Bacaan ini melalui tajribatul hayat. Bacaan ini beza, tuan-tuan. Saya nak sebut kisah bagaimana seorang Al-Mu'tamad Billah, salah seorang pembesar di Andalusia yang terkenal dengan zalimnya pada zaman Andalusia, bertembung dengan Raja Alfonso yang mana nak merampas tahta. Dia ini tidak bersama dengan Islam. Dia bunuh Safir tu, utusan tu, seorang ulama, Abdul Wahab Al-Maliki, yang jadi qadi. Beri fatwa dengan satu fatwa yang pelik, menyatakan tindakan Al-Mu'tamad itu betul. Huru-hara ulama lain, nas hadis tu sebut, Nabi sendiri kata, kalau aku tahu Rasul ni utusan boleh bunuh, aku bunuh. Tapi kenapa ulama ni kata macam tu? Al-Qadhi ni panggil ulama, dia kata aku tahu apa sebab aku beri pandangan macam ni. Kenapa? Sebab aku tahu Mu'tamad ni tak baik. Bila aku beri pandangan macam ni, dia jadi gagah untuk jihad lawan dengan musuh Islam. Ini siasat jauh ke depan. Kita nak sasaran kita tengok. Kenapa Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah itu bukan berat sebelah, berat dua belah. Boleh kau kapir ya semua. Tuan-tuan baca sejarah. Tapi hanya lak 2 tahun je Mekah dibuka. Siapa boleh baca macam tu? Sayyidina Umar sebijak pun tak nampak masa tu. Ini benda yang saya kata hubungan dengan Tuhan, kefahaman dan sebagainya amat-amat perlu. Jadi saya taklah nak cakap panjang, dan saya sekali lagi seru dan ajak anak-anak sekalian, belajarlah sungguh-sungguh. Khatamlah seberapa banyak kitab pun. Ada seorang ulama besar di Makkatul Mukarramah, almarhum Syekh Ali Tantawi, asalnya daripada Syam, meninggal dunia 1999 ataupun awal sikit atau lewat sikit. Seorang tua, dia pernah sekelas dengan almarhum Sayyid Qutb, dan dia jenis keluarga ulama besar seperti Muhibbuddin Al-Khatib dan sebagainya. Allah jadi dia ni, tuan-tuan, orang Saudi ni dia payah nak terima orang. Tapi bila dia masuk dalam salah satu tilfaz, kaca TV, orang boleh terima. Walaupun payah orang nak terima orang, tapi orang boleh terima. Orang kata, tanya dia, kenapa Syekh ni
dapat tarik orang begitu hebat. Dia kata, wallahi, aku baca kitab setiap hari 10 jam sehari lebih. Dan aku buat kerja gini sudah 50 tahun. Maknanya dia berapa puluh PhD. Kalau nak buat PhD berapa puluh? 10 jam sehari. Bacanya Syekh ni, bila dia baca macam tu, pertama otak dia cegah dah, kedua dia bijak dah, ketiga baca banyak pula, keempat fahaman pun okey. Apa nak? Ahmad Deedat datang ke Makkahul Mukarramah, bincang dengan dia, tanya betul-betul isu masalah Isa anak Maryam ni, macam mana nak jawab gapo semua sekali. Dia jawab satu-satu. Kawan ni pun ambil modal lawan dengan musuh-musuh Islam. Tengok tuan-tuan, hebat. Jadi dengan sebab itu, saya walaupun tak sempat nak baca banyak, saya ajak budayakan budaya baca. Sebagaimana mereka kata, Iqra' khairama tajid, waktub khairama taqra', wahfaz khairama taktub. Bacalah yang terbaik kamu dapati, tulislah yang terbaik daripada apa yang kamu baca. Jangan tulis semua. Pada tulis semua baik Protestan. Tulis yang terbaik je, dan hafal apa yang terbaik, apa yang ni. Jadi saya rasa sekadar itulah. Dan saya minta maaf lah, bahasa saya guna mungkin nampak macam mencabar kewibawaan anda semua, tapi sebenarnya tak lain tak bukan kita menggalas satu tanggungjawab yang besar. Saya tak selama-lamanya jadi mufti tuan-tuan, tapi saya nak mufti yang datang selepas saya jauh lebih baik pada saya. Itu cita-cita saya. Saya kalau saya ambil orang yang kerja jabat mufti, orang bijak, orang bodoh saya tak ambil. Saya tanya betul-betul, Mumtaz, Jedang, saya suka macam tu, senang kerja saya, itu polisi saya. Sebab mudah saya nak buat kerja, biar nampak apa je saya nak, nampak dah. Kita nak macam tu. Saya tak akan deki orang bijak pada saya. Okey, mari saya bercakap dengan profesor-profesor yang hebat. Saya kata, kalau hamba jadi naik chancellor, muka macam anda saya akan ambil. Terkejut dia, Allah Datuk kata betul. Itu sikap saya. Saya nak orang yang bijak. Tak apa, sebab ilmu ni macam tu. Kita tak mahu ada deki tak boleh bijak pada aku, tak boleh. Tak, bukan kerja kita macam tu. Sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Tapi kalau bersatu atas kelebihan ni, masing-masing dokong-mendokong, banyak kerja selesai. Tapi hak ni duk bincang masalah hak ni duk pelekeh masalah hak ni kata hak ni sampai bila tuan-tuan? Ulama bila mana jatuhnya dengan kefahaman yang tak jelas, dengan sibuk dengan perkara far'un min tafri', juzuk daripada ajza' yang kecil, susah kita. Benda hak terang, Suria kena bantai, siapa dia kisah? Kita tahu Suria kena bantai macam mana. 2012 para ulama telah bersidang di Istanbul, telah buat keputusan jaga Rusia dengan China. 2012. Tengok-tengok 3 minggu lepas masuk sungguh. Ulama baca dah cerita sebenar, boleh tengok resolusi. Kenapa dia nampak? Kenapa dia nampak tuan-tuan? Wallahu a'lam. Boleh jadi mungkin tekaan jangkaan yang firasat mereka macam tu. Tapi inilah yang berlaku. Dan orang ambil balik, kutip balik kata-kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti atas mimbar, sama juga. Siapa sangka? Allah saja yang. Sebab itulah tuan-tuan, fahamilah Islam dengan sebaiknya. Perbetullah saya, kalau saya salah, tolong bagi tahu pandangan yang baik, pergi ke pejabat saya cakap. Tapi ada orang nak betul saya, nak royak Qardawi kafir, hak ni kafir, saya tak sukalah dengar benda gitu. Menggambar pun tak alih pada Qardawi. Jadi benda-benda macam ni saya benci sangatlah orang macam tu. Saya wakil anak murid saya, ya buah-buah je, selesai. Tengok-tengok kata orang ni tak berapa sara tu, kata dia. Ada, ni saya cerita benar. Jadi benda-benda itu saya tak suka.
Kita, agenda kita besar. Datuk Zainal cerita, Pak Engku cakap, kita nak selesai ekonomi. Macam mana kita nak mengislamkan ekonomi? Macam mana bahagian zakat ni kita boleh bagi semua contohnya kepada yang layak, asnaf yang lapang. Kita nak supaya masyarakat Islam ni tinggi, cerdik, bertamadun. Kita nak negara Malaysia ni negara jadi umat Islam yang faham Islam, boleh takbir. Tuan-tuan, kerja paling mudah kritik, tapi kerja yang paling payah nak buat yang terbaik. Mesti akan masalah. Tak ada orang maksum, tapi kalau ada niat macam itu, insya-Allah. Sebab itu belajarlah sungguh-sungguh. Dan saya mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin kasar sikit pada malam ni. Wallahu alam. Saya doa kepada anda semua dengan ruak jawi ini, dengan masyayikh yang datang yang cukup hebat. Saya katakan kepada anda semua, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.